Hello everyone, dalam video kali ini kita akan selesaikan penilaian prestasi bab 3 fizik tingkatan 4. So untuk soalan yang pertama, rajah satu menunjukkan planet marih yang mengorbit matahari secara membulat dengan tempoh peredaran T. So M kecil ialah GC marih, M besar ialah GC matahari, R ialah jejari orbit marih dan V ialah laju linear marih. So untuk soalan yang pertama, bagi planet marih, tuliskan rumus bagi daya graviti dalam sebutan M kecil, M besar dan R. Kedua, daya memusat dalam sebutan M, V dan R. Dan yang ketiga, laju linear dalam sebutan R dan T. Jadi, untuk daya graviti, F is equal to GMM over R square. Dan yang kedua, daya memusat ialah F is equal to mv square over r. Dan yang ketiga, laju linear dalam sebutan r dan t. Kita menganggap yang orbit untuk marih adalah satu bulatan, jadi dia punya jarak, kalau mengikut matematik, s is equal to 2 pi r. Dan laju linear is equal to jarak bahagi masa. So marih telah melalui jarak sebanyak 2 pi r dalam satu tempoh. So V is equal to 2 pi r over T. Untuk B, terbitkan satu ungkapan bagi GC matahari dalam sebutan R dan T dengan menggunakan tiga rumus dalam A. So apa yang perlu kita buat ialah kita perlu gabungkan dua formula ni dan kita perlu gantikan laju linear dengan 2 pi r over T ke dalam V. So, first kita gabungkan GMM over R square dengan MV square over R. Dan kita boleh potong M kecil, iaitu GC untuk marih. Kita boleh potong satu jejari orbit. In the end, kita dapat V square is equal to GM over R. Dan seterusnya kita dapat tahu yang V is equal to 2 pi R over T. V square is equal to, kita kuasa 2 kan, 4 pi square R square over T square. So in the end kita dapat, kita gabungkan dua ni, kita dapat GM over R is equal to 4 pi square R square over T. Dan sebab kita nak ungkapkan GC matahari iaitu M, so kita perlu pindahkan R and G. So M is equal to 4 pi square R cube over G T square. Manakala untuk C, jejari orbit marih ialah R is equal to 2.28 times 10 to the power of 11 meter dan tempoh peredarannya ialah T is equal to 687 hari. So kita kena hati-hati sebab 687 hari kita perlu tukarkan kepada unit SI iaitu saat. So for C, kita masih menggunakan formula M is equal to 4 pi square R cube over G T square. Sebelum kita gantikan, kita cari dulu 687 darab 24 jam darab 3600, kita dapat 5.94 kali 10 kuasa 7 saat.
So 1.99 kali 10 kuasa 30. Unit untuk jisim ialah kilogram. Okey, itu untuk soalan nombor 1. So untuk soalan nombor 2, sebuah satelit mengorbit bumi dengan jejari R dan tempoh T. Tuliskan laju linear satelit itu dalam sebutan R dan T. Kita tahu untuk laju adalah sama dengan sesaran per masa dan sesaran iaitu ukur lilit orbit mempunyai formula 2 pi r dan masa untuk satu kitaran lengkap adalah tempoh T. Jadi formula untuk laju linear ialah V is equal to 2 pi r over T. Jadi B, gunakan rumus-rumus lain yang sesuai untuk menerbitkan rumus bagi laju linear satelit itu dalam sebutan R dan M, di mana M ialah jisim bumi. Jadi untuk soalan ni, kita kena samakan dua formula. Formula yang pertama ialah F is equal to GMM over R square, dan formula yang kedua yang melibatkan daya memusat iaitu MV square over R. So, kita samakan kedua-dua formula ni. Is equal to mv square over r, di mana kita boleh potong satu r di bawah, kita boleh potong m, dan apa yang kita dapat ialah gm over r is equal to v square, dan soalan nak kita terbitkan rumus bagi laju linear dalam r dan m. So v is equal to punca kuasa gm over R. So untuk C, mengapakah laju linear satelit yang mengorbit bumi tidak bergantung kepada jisim satelit itu? Jawapan dia ialah sebab semua satelit yang sedang mengorbit bumi sedang mengalami jatuh bebas pada setiap masa, dan jatuh bebas pada bumi hanya bergantung kepada pecutan graviti di bumi sahaja. Jadi pecutan graviti tidak bergantung kepada jisim satelit itu, sebab pecutan graviti di bumi adalah satu nilai yang malar. So, jawapan dia untuk C, satelit sedang mengalami jatuh bebas pada setiap masa dan jatuh bebas bergantung kepada pecutan graviti, iaitu satu nilai yang malar, dan pecutan graviti di bumi tidak bergantung kepada jisim satelit. Okey. Untuk soalan nombor 3, rajah 2 menunjukkan orbit planet Uranus. Huraikan perubahan laju linear planet Uranus apabila Uranus bergerak dari A ke B. So, untuk soalan ini berkaitan dengan hukum Kepler kedua, dan apa yang awak kena tahu di sini ialah semakin jauh planet tu daripada matahari, dia akan bergerak dengan semakin perlahan. So, apabila planet Uranus bergerak daripada A, dia akan mempunyai jarak yang begini, dan apabila dia sampai ke titik yang paling dekat dengan matahari, dia sebenarnya mempunyai hal laju yang sangat tinggi, dan seterusnya dia akan pergi ke kedudukan B. So apa yang berlaku ialah daripada A ke titik ini, hal laju Uranus meningkat sampai ke titik ini adalah hal laju maksimum, dan seterusnya jarak Uranus dengan matahari akan menjadi semakin jauh. So selepas itu hal laju Uranus
menurun. So, laju linear planet Uranus akan meningkat apabila bergerak dari titik A dan mencapai laju linear maksimum pada kedudukan paling dekat dengan matahari dan seterusnya laju linear akan berkurangan menuju ke titik B. Okey, untuk soalan nombor 4. Rajah 3 menunjukkan bumi, bulan dan sebuah satelit. Pasangan jasad yang manakah mengalami daya graviti yang paling kecil? Beri sebab untuk jawapan anda. So, untuk soalan ni, kita akan menggunakan formula F is equal to G M1 M2 over R square. So, kalau kita nak tengok siapa yang dapat, pasangan manakah yang dapat menghasilkan daya graviti yang paling kecil, kita perlu beri perhatian terhadap jisim untuk kedua-dua jasad dan kita perlu beri perhatian terhadap jarak. So, M1, M2 berada di atas, dia adalah berkadar terus dengan daya, manakala jarak adalah berkadar songsang dengan daya. So, kita nak cari jisim yang paling kecil ataupun hasil darab jisim yang paling kecil dan juga jarak yang paling besar. So, satelit dan bulan mempunyai jisim yang paling kecil dan satelit dan bulan juga mempunyai jarak yang paling besar antara ketiga-tiga satelit bulan, bulan bumi dan juga satelit dan bumi. So, jawapan dia pasangan satelit dan bulan. Sebab adalah kerana mempunyai hasil darab jisim yang paling kecil dan juga jarak yang paling jauh. Okey, hitungkan daya graviti antara bumi dengan satelit itu. Kita masih menggunakan formula yang sama, F is equal to G M1 M2 over R square. So, di mana G ialah pemalar kegravitian, M1 ialah jisim bumi, dan M2 ialah jisim satelit 1.2 kali 10 kuasa 3. R square ialah jarak So, jawapan dia 7714 ataupun 7.71 kali 10 kuasa 3. Unit untuk daya ialah Newton. Soalan nombor 5. Apakah faktor-faktor yang menentukan nilai pecutan graviti di suatu kedudukan? So, kalau nak kenal pasti formula apa yang perlu kita rujuk, kita samakan dua formula, F is equal to mg dan juga F is equal to GMM over R square. So, kita samakan kedua-dua formula ni, kita dapat mg is equal to GMM over R square. So, in the end kita dapat G, pecutan graviti, is equal to GM over R square. So, faktor-faktor yang menentukan
nilai pecutan graviti di sesuatu kedudukan adalah M, iaitu jisim, jasad utama ataupun in this case bumi, dan R merujuk kepada jarak dari pusat bumi. So, untuk A, faktor pertama yang menentukan nilai pecutan graviti adalah jisim bumi, M besar, dan faktor yang kedua ialah jarak dari pusat bumi, R. Okay. Sebuah satelit berada pada jarak 4.20 kali 10 kuasa 7 meter dari pusat bumi. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan ini? So, kita menggunakan formula yang sama. G is equal to Gm over R square 6.67 times 10 to the power of negative 11. M ialah jisim bumi. R square ialah jarak dari pusat bumi. So 4.20 times 10 to the power of 7 square. Kosong point 226 meter per saat kuasa 2. Okey, untuk soalan nombor 6. Rajah 4 menunjukkan bumi dan planet Neptune. Tuliskan hubungan antara tempoh orbit dengan jejari orbit bagi bumi dan Neptune. So, ini adalah formula yang kita boleh jumpa dalam hukum Kepler ketiga, iaitu T1 tempoh 1 kuasa 2 tempoh planet 2 kuasa 2 is equal to jejari planet 1 kuasa 3 over jejari planet 2 kuasa 3. Okey, dan B, tempoh orbit bumi ialah 365 hari, jejari bumi ialah 1.5 kali 10 kuasa 11 meter. Hitung jejari orbit Neptune jika tempoh orbitnya ialah 5.98 kali 10 kuasa 4 hari. So, kita kena pastikan tempoh untuk both bumi dan Neptune mempunyai unit yang sama, iaitu hari. Kita gantikan nilai. Sembilan 9.06 kali 10 kuasa 37. So, R square is equal to punca kuasa 3 untuk jawapan di atas. Empat 4.49 kali 10 kuasa 12 meter. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 7. Bumi mengorbit matahari dengan jejari orbit 1.50 kali 10 kuasa 11 meter dan tempoh peredaran adalah setahun. Planet Zuhal membuat orbit dengan jejari orbit 1.43 kali 10 kuasa 12 meter. Berapakah tempoh orbit untuk Zuhal? Kita menggunakan formula yang sama dengan formula yang ada pada soalan nombor 6. So, tempoh bumi kuasa 2 over tempoh Zuhal kuasa 2 is equal to jejari bumi kuasa 3 over jejari Zuhal kuasa 3. Dan kita tahu jejari orbit bumi adalah 1.5 kali 10 kuasa 11 dengan tempoh setahun
Tempoh Zuhal kita nak cari. Jari orbit Zuhal ialah 1.43 kali 10 kuasa 12. So TZ square is equal to, kita terbalikkan, (866.43). Jadi TZ is equal to punca kuasa (29.44 tahun). Okey. Jadi untuk soalan nombor 8, sebuah kapal angkasa mengorbit bumi pada ketinggian 1,600 km. Hitungkan hal laju lepas untuk kapal angkasa ini. So sekiranya kita tak boleh fikirkan formula mana yang perlu digunakan, kita boleh mulakan dengan samakan tenaga kinetik iaitu separuh mv kuasa 2 samakan dengan tenaga keupaya graviti iaitu Gmm/r. Dan sebab kita nak cari v iaitu hal laju lepas, so v square is equal to 2Gm/r. So v is equal to punca kuasa 2Gm/r. Dan kalau nak kira hal laju lepas, kita akan gantikan nilai 2 10 to the power of negative 11. M ialah jisim bumi, R ialah jarak kapal angkasa daripada pusat bumi. So kita perlu tambahkan jejari bumi dengan ketinggian kapal angkasa iaitu 1.6 kali 10 kuasa 6. (9.99 kali 10 kuasa 7 punca kuasa. So 9996.22 meter per saat. Okay, untuk soalan nombor 9, Rajah 5 menunjukkan planet Zuhal mempunyai gelang-gelang di sekelilingnya yang terdiri daripada zarah-zarah yang kecil. Planet Zuhal mempunyai jisim 5.68 kali 10 kuasa 26 kg dan jejari 6.03 kali 10 kuasa 7 meter. Hitungkan hal laju lepas dari planet Zuhal. So kita menggunakan formula yang sama dengan soalan nombor 8. So hal laju lepas is equal to 2Gm/r punca kuasa jejari ialah 6.03 kali 10 kuasa 7 dan kita punca kuasakan. (35448) ataupun 3.54 kali 10 kuasa 4 meter per saat. So bincangkan kemungkinan zarah-zarah kecil dalam gelang-gelang planet Zuhal terlepas ke angkasa. Sebab 3.54 kali 10 kuasa 4 ataupun 354.00 meter per saat merupakan hal laju yang sangat-sangat tinggi, dan zarah-zarah kecil sebenarnya bergerak dengan hal laju yang tak
mencapai 3.54 kali 10 kuasa 4 meter per saat. Jadi sangat susah sebenarnya untuk zarah-zarah kecil untuk terlepas ke angkasa. Jadi jawapan dia, zarah-zarah kecil sukar untuk terlepas ke angkasa kerana laju lepas terlalu tinggi. Untuk soalan nombor 10, Raja 6 menunjukkan 3 jasad A, B dan C. Diberi daya graviti antara A dengan B ialah P. Nyatakan dalam sebutan P daya graviti antara B dengan C dan A dengan C. Sebelum kita selesaikan nombor 1 dan nombor 2, kita kena cari dulu P punya persamaan. Jadi kita mulakan dengan formula F is equal to G M1 M2 over R square. So antara A dengan B dulu. A punya jisim ialah 100, B punya jisim ialah 100, dan jarak antara A dan B ialah 5 kuasa 2. So kita dapat 10,000 G over 25, kita dapat 400 G. So P is equal to 400 G. Dan sekarang kita nak tengok untuk A, daya graviti antara B dengan C. So F is equal to G M1 M2 over R square. Antara B dengan C, jisim untuk B ialah 100, jisim untuk C ialah 200 over jarak ialah 5 kuasa 2, 20,000 G over 25, kita dapat 800 G. Dan kita tahu sekiranya P ialah 400 G, so F antara BC FBC is equal to 800 G is equal to 2 times 400 G is equal to 2 P. So untuk B pula, daya graviti antara A dengan C. So F between A and C is equal to G M1 M2 over R square. M1 ialah 100, M2 ialah 200. Jarak sekarang ialah 10, so 10 kuasa 2, 20,000 G over 100 sama dengan 200 G. So kita tahu FAC is equal to 200 G is equal to half darab 400 G. So FAC is equal to 0.5 P. Jadi untuk soalan nombor 11, jadual 1 menunjukkan maklumat mengenai 3 jenis orbit X, Y dan Z bagi satelit yang mengorbit bumi. So untuk orbit X, Y dan Z, orbit X ialah elips, Y dan Z ialah bulat. Ketinggian orbit X adalah paling rendah sebab 6.7 kali 10 kuasa 3. Y adalah sederhana manakala Z ialah ketinggian orbit yang paling tinggi. Tempoh orbit X adalah paling rendah 1.41 jam, Y 24 jam dan Z ialah 41.33 jam, iaitu paling tinggi. So kalau ikutkan orbit Y ialah orbit yang sesuai sekiranya kita perlukan satelit jauh pegun, manakala orbit X dan Z merupakan orbit untuk satelit bukan jauh pegun, di mana sekiranya kita berada dekat orbit X, sebab tempoh orbit kita adalah 1.41 jam, maksud dia dalam satu hari, dalam 24 jam kita ada banyak kali orbit. So sebuah agensi angkasa ingin melancarkan 2 buah satelit P dan Q ke dalam orbit mengelilingi bumi. Satelit P ialah satelit pengimejan bumi
dan boleh mengambil gambar pelbagai kedudukan di permukaan bumi, manakala satelit Q adalah satelit komunikasi televisyen. Dengan menggunakan maklumat dalam jadual 1, tentukan orbit yang manakah sesuai untuk satelit P dan satelit Q. Beri penjelasan untuk pilihan anda. So untuk satelit P, sebab kita nak ambil gambar, so of course kita perlu letakkan satelit punya orbit tu sedekat mungkin dengan permukaan bumi, so that kita boleh ambil gambar yang jelas. So kita perlukan ketinggian orbit yang rendah, dan kalau nak cakap dari segi tempoh orbit, sebab kita perlu ambil gambar di kedudukan geografi yang berbeza, kalau boleh as soon as possible. Kita tak nak bazir banyak masa untuk tunggu satelit itu lalu pada kedudukan geografi tertentu. So kita perlukan satelit yang mempunyai tempoh orbit yang paling pendek, sebab sekiranya kita mempunyai tempoh orbit yang pendek, kita dapat kelilingi bumi banyak kali dalam masa 24 jam. So ada banyak gambar yang kita boleh ambil dalam pada kedudukan geografi yang tertentu. So tempoh orbit yang pendek. Okay, sebab untuk ketinggian orbit yang rendah ialah dapat ambil gambar yang jelas, manakala tempoh orbit yang pendek dapat keliling bumi ataupun dapat orbit bumi banyak kali dalam 24 jam. Maksud dia banyak gambar dapat diambil pada kedudukan yang berbeza. Dan sekiranya kita nak cerita dari segi bentuk orbit, bentuk orbit yang elips sesuai, sebab sekiranya so ni adalah bumi, ni adalah satelit. So sekiranya bentuk orbit untuk satelit itu adalah elips, kita mempunyai kedudukan yang sometimes jauh dan sometimes dekat daripada kedudukan geografi. Maksud dia sekiranya kita mempunyai kedudukan yang jauh, jarak yang jauh, kita boleh ambil gambar yang lebih wide, lebih luas. Sekiranya kita berada pada kedudukan yang lebih dekat, kita boleh ambil gambar yang lebih besar, lebih zoom in. So bentuk orbit adalah elips supaya gambar dapat diambil secara dekat dan jauh, bergantung kepada kedudukan satelit itu dari permukaan bumi. Jadi untuk satelit P, orbit yang sesuai adalah orbit X. Okay. Manakala untuk satelit Q, satelit komunikasi televisyen, so kita perlukan satelit geopergun. Maksud dia sebab ini adalah untuk communication, kita perlukan satelit berada dekat atas satu kedudukan geografi at all time supaya kita boleh maklumat dapat dihantar pada setiap masa. Which is why kita perlukan satelit geopergun, dan tempoh orbit untuk satelit geopergun dalam soalan dalam jadual adalah 24.04 jam. Okay, sebab dia adalah satelit geopergun dan komunikasi dapat dilakukan
pada setiap masa. Sebab satelit berada pada kedudukan yang tetap ataupun kedudukan geografi yang tetap. Manakala dari segi ketinggian kita mempunyai ketinggian yang tetap, so bentuk orbit yang bulat adalah sesuai, so that kita mempunyai ketinggian yang tetap. So orbit yang sesuai in this case adalah orbit Y. Okay. Soalan nombor 12. Andaikan diri anda sebagai seorang saintis, kumpulan anda telah menemui satu sistem jasad yang baharu. Sistem ini terdiri daripada sebuah bintang di pusat dan 5 buah planet dalam orbit membulat mengelilingi bintang tersebut. Jadual 2 menunjukkan maklumat sistem jasad itu. Hitungkan nilai pecutan graviti, hal laju lepas dan tempoh orbit bagi tiap-tiap planet. So saya akan speed upkan untuk semua jenis pengiraan untuk pecutan graviti, hal laju lepas dan tempoh orbit. Tetapi apa yang awak perlu tahu ialah formula untuk pecutan graviti ialah G is equal to Gm over R square. Formula untuk hal laju lepas ialah 2Gm over R punca kuasa. Dan formula untuk tempoh orbit adalah 4pi square R cube over Gm punca kuasa. Dan sekiranya kita gantikan nilai, jadi untuk B, bagaimanakah nilai pecutan graviti, hal laju lepas dan tempoh orbit mempengaruhi kesesuaian suatu planet yang baharu untuk didiami manusia? So, untuk pecutan graviti akan menentukan bagaimana badan manusia berfungsi. Dan sekiranya G terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, G yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah akan mempengaruhi sistem peredaran darah manusia ataupun even sistem otot kita. So sekiranya kita pergi ke satu planet yang mempunyai pecutan graviti yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, dia akan mempengaruhi bagaimana badan ataupun sistem dalam badan manusia berfungsi. Untuk yang kedua, hal laju lepas. Sekiranya hal laju lepas terlalu rendah, udara akan escape ataupun terlepas daripada permukaan planet dengan senang, dan kita perlukan hal laju lepas yang tinggi untuk mengelakkan zarah-zarah udara daripada terlepas ke angkasa, so that wujudnya satu lapisan atmosfera yang mengelilingi planet tersebut. So hal laju lepas kita nak yang cukup tinggi untuk pastikan lapisan atmosfera yang cukup tebal di sekitar planet. Dan tempoh orbit pula akan mempengaruhi musim dalam planet tersebut. So sekiranya tempoh orbit adalah terlalu panjang, kita punya 4 musim akan dipanjangkan dan banyak tumbuh-tumbuhan dan haiwan tidak akan dapat menyesuaikan diri dengan musim yang sangat-sangat panjang. So jawapan dia, tempoh orbit akan menentukan
sekitaran musim ataupun panjang musim, tempoh musim yang terlalu panjang ataupun even terlalu pendek akan menjejaskan kehidupan haiwan ataupun tumbuhan yang in the end akan menjadi sumber kepada manusia juga. So sekiranya kehidupan haiwan dan tumbuhan dipengaruhi, dan kehidupan manusia juga akan dipengaruhi. So untuk C, seterusnya pilih planet yang paling sesuai didiami manusia. Beri sebab bagi pilihan anda. So kalau kita nak pilih satu planet, kita mesti pilih satu planet yang mempunyai ciri-ciri yang paling dekat dengan ciri-ciri yang ada di bumi. Kita nak pilih planet yang mempunyai pecutan graviti yang paling dekat dengan bumi, yang mempunyai hal laju lepas yang paling dekat dengan bumi, yang mempunyai tempoh orbit yang paling dekat dengan bumi. Pecutan graviti bumi adalah 9.81 meter per saat kuasa 2. Hal laju lepas bumi adalah 1.14 kali 10 kuasa 4 meter per saat, dan tempoh orbit untuk bumi adalah setahun. So kalau kita tengok nilai yang dikira di A 0.98 berdekatan dengan setahun, 7.94, dan yang paling dekat adalah 6.04 kali 10 kuasa 3. So planet yang paling sesuai didiami manusia adalah planet B. Paling sesuai berarti kita mempunyai situasi yang sama dengan situasi di bumi, sebab di planet B kita punya pecutan graviti hanyalah 7.94 dan hal laju lepas adalah 6.04 kali 10 kuasa 3 meter per saat sahaja. Maksud dia, sekiranya manusia tinggal di planet B, kita akan dapat lompat dengan lebih senang, dan kita dapat escape permukaan planet B dengan lebih senang, sebab hal laju lepas di planet B adalah lebih rendah berbanding dengan hal laju lepas di bumi. Okay, so itu sahaja untuk penilaian prestasi bab 3 fizik tingkatan 4. So thank you for watching.